Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel FS. Sebelum meneruskan untuk menonton video ini, apa kata klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ini. Aku telah ditugaskan menyedia kontraktor untuk membersih kawasan. Kami diarahkan menebang pokok gaharu yang besar dan rendang yang terletak di sebelah pintu stesen. Pokok gaharu adalah pokok yang digunakan masyarakat Cina untuk membuat gaharu bagi tujuan sembahyang. Sebelum kerja dijalankan, aku sebagai penyelia harus memberi taklimat akan keselamatan dan seterusnya membaca doa. Moga Allah pelihara dan memudahkan kami. Aku kenal sangat pokok ni sebab hampir setiap hari aku melalui tempat ni. Aku lihat dan tahu siapa yang menetap di sini. Encik Arif, elok sangatlah pokok ni ditebang. Kami setiap malam melalui pokok ni. Gerun tengok pokok ni. Aku hanya mendiamkan diri, mendengar luahan dari polis bantuan. Setelah memastikan keselamatan diutamakan, aku masuk ke pejabat untuk membuat tugasan lain. Sekali-sekala aku akan keluar melihat keadaan. Ketika membuat kerja, pintu diketuk seseorang. Masuk ketua kontraktor. "Arif, kau datang tengok kejap," kata ketua kontraktor sambil kami berjalan keluar. Dia tidak banyak berbual. "Kau tengok pokok ni, kami dah tebang sehingga 3 suku, tapi tak patah-patah." Aku melihat pokok yang digergaji. Mengikut hukum alam, ia sudah menyembah bumi. Tapi yang ini masih kekal, tidak patah. Aku dah dapat agak siapa punya kerja. Sengaja aku diamkan. "Kau cuba guna kapak untuk bagi putus." Aku memberi arahan dan masuk ke dalam mencari tali untuk menarik pokok agar tumbang. "Arif, kau tengok kejap orang aku. Dia kata ada benda tolak dia." Aku terus keluar dan mendapatkan mereka. Akhirnya aku berterus terang dengan kontraktor bahawa di pokok itu terdapat jin. Dia yang menolak salah seorang dari pekerja kontrak. "Allah, Encik, kami tak beranilah potong pokok kalau macam tu," kata pekerja kontrak. "Kau nak buat apa, Arif? Takkan pokok nak biar macam tu je? Bahaya kalau tumbang. Anytime saja," kata ketua kontraktor. Aku terdiam sambil berfikir. Akhirnya terus aku tanpa bercakap menuju ke arah pokok. Aku telah nekat. Ini pertama kali aku nak buat. Aku bertentang mata dengan makhluk yang punya angkara. Kamu Islam atau bukan? Jantung aku bergerak kencang, menanti apa yang bakal berlaku. Makhluk tersebut hanya anggukan kepala saja, tanda mengaku dia Islam. "Assalamualaikum." Aku memberi salam dan dia anggukan kepalanya tanda menjawab salamku. Aku menjadi sedikit berani dengan respon yang diberinya. "Minta maaf sebab kami ganggu tempat kamu. Tapi kami mendapat arahan agar pokok ini ditebang sebab membahayakan. Kami juga seperti kamu. Kadang-kadang terpaksa bertukar tempat tinggal. Kami terpaksa akur dengan kehidupan kami yang sementara sebab kami tahu tempat yang abadi ialah di akhirat." Panjang lebar aku bercakap dan entah kenapa aku begitu confident bercakap. Aku melihat makhluk tersebut hanya anggukan kepala. "Boleh tak kami minta agar kamu berpindah ke pokok lagi satu?" Aku menunjuk ke arah pokok jejawi yang berada di belakang pokok ini. Makhluk tersebut memandang ke belakang lalu anggukan kepalanya. "Kami ucapkan terima kasih kepada kamu. Kamu tinggallah di situ selagi pokok itu tidak ditebang. InsyaAllah, Allah yang atur segalanya." Makhluk tersebut anggukan kepalanya lagi. Aku berasa cukup lega. Sebab kalau dia enggan, aku tidak tahu melakukan apa-apa. Aku tidak ilmu. Sementara aku sedang bercakap, si ketua kontraktor pula telah menghubungi polis bantuan. Beritahu yang aku sedang bercakap dengan jin. Apalagi mereka terus terpa untuk menyaksikan apa yang berlaku. Aku pula sedang berhadapan dengan makhluk yang aku sendiri tidak dapat menjangkanya. Boleh dikatakan, aku langkah kaki kanan seperti kata pepatah Melayu. Seperti ada sesuatu yang mengarahkan aku membaca surah Al-Fatihah.
Lalu aku hembus ke arah makhluk tersebut. Terus dia hilang. Sekejap saja sudah kelihatan berada di pokok jejawi. Aku berjalan ke arah pekerja kontraktor, lalu mengarahkan agar mereka menarik pokok dengan menggunakan tali. Dengan begitu senang pokok telah ditumbangkan. Kami nampak tangan kau saja yang tak bergerak sebab bercakap dengan sesuatu. Tapi kami tak nampak. Heboh juga di kalangan polis bantuan bila tahu aku bercakap dengan jin. Ada yang minta aku ke rumah mereka untuk mengubah benda yang berada di dalam rumah. Terus terang aku katakan, aku dapat lakukan bila ianya terdesak sangat-sangat. Kalau ikut planning memang tak mampu aku lakukan. Tangan aku tergetar sebab inilah pertama kalinya aku bercakap dengan jin, walaupun dia tidak bersuara dan hanya anggukan kepalanya saja. Aku telefon anak gadisku dan cerita padanya apa yang berlaku. Ish, ayah ni tak pernah bercakap. Kali ini ayah pergi bercakap pula, kata anakku sambil ketawa. Entahlah kakak, ayah sendiri tak sangka macam mana ayah boleh ke arah jin tersebut dan bercakap secara terus, kataku kepada anakku. Ayah jangan buat lagi macam tu, takut nanti mereka tahu yang ayah boleh nampak mereka. Betul juga kata-kata dari anakku. Aku cuba berdiam, cuma kadang-kadang ia berlaku tanpa dikawal. Macam kes ini. Dan setiap kali aku ke tempat kerja, aku pasti lihat makhluk tersebut berada di pokok jejawi. Itu saja kisah dari aku. Sekian.